Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini pada petang 22 April 2021, hari ini kita akan bersiaran secara langsung seperti mana biasa, tapi kali ini istimewanya kerana kita bawakan satu program ulung. Kali ini kalau biasa kita bersama dengan program Dialog Kepimpinan, tapi kali ini kita bersama dalam satu program Dialog Kepimpinan Eksekutif yang kita bawakan bersiaran secara langsung di FB Live Elite KBS Malaysia, Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan, Kementerian Belia dan Sukan. Dan hari ini kita berada di studio Elite ini, ada program bersifat hybrid, sedikit yang ada di sini, dan juga kita langsungkan secara langsung yang mana berada di sini. Jadi pada mereka yang berada sekarang ini dalam talian yang mengikuti sesi kita di Facebook Elite, Facebook JPA dan juga Facebook program-program daripada Kementerian Belia dan Sukan, terus bersama dengan kami kerana banyak paparan yang menarik akan kita kongsikan dengan tokoh yang akan kita kenalkan seketika sahaja lagi. Jadi terus bersama dengan kami untuk seterusnya. Alhamdulillah, seperti yang saya nyatakan seketika tadi, program kita kali ini program Dialog Kepimpinan Eksekutif, dan hari ini bersama-sama dengan kita, saya suka juga untuk memberikan satu penghormatan bagi program kita pada hari ini. Bersama dengan kita ada Datuk Aminul Azman Taib TKSU-KBS, kita ada daripada Cik Abdullah Hassan TKSU-KBS, Puan Ramona, kita ada Tuan Haji Aswan di KPI Elite, dan juga kita ada Tuan Nazlimat Taib Setiausaha Hormat PPTD dan seluruh warga daripada tim PPTD dan juga pelbagai agensi dan kementerian. Dan hari ini yang mengikuti sesi secara langsung kita juga pada hari ini juga daripada pelbagai warga kementerian dan juga pelbagai daripada agensi KPT Kementerian, SUK saya fahamkan, daripada Intan dan juga daripada agensi-agensi bawah Kementerian Belia dan Sukan dan pelbagai kementerian. Jadi pastinya dalam satu jam insya-Allah pada sesi kita pada petang ini banyak yang akan kita kongsikan. Dan siapakah tokoh yang saya nyatakan tadi? Seketika tadi saya nyatakan Dialog Kepimpinan Eksekutif kali ini kita akan bersama dengan tokoh utama dalam perkhidmatan awam. Sedikit saya nyatakan tempat lahir beliau adalah daripada Negeri Sembilan, kelulusan akademik Masters in Public Policy Saitama University Jepun. Pingat beliau dianugerahkan dengan pingat Panglima Setia Mahkota PSM pada tahun lalu, sempena Hari Keputusan Agong yang membawa kepada gelaran Tan Sri. Beliau yang saya maksudkan adalah Tan Sri Muhammad Khairul Adib bin Abdul Rahman, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam, Encik Masyarakat. Alhamdulillah, pertama sekali bagi pihak Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan Elite, khasnya juga Kementerian Belia dan Sukan, kita merakamkan penghargaan dan juga ucapan terima kasih Tan Sri sudi hadir untuk menaikkan program Dialog Kepimpinan Eksekutif. Dan Tan Sri merupakan hari ini pemula bicara dan pembuka gelanggang untuk program Dialog Kepimpinan Eksekutif yang kita langsungkan di Facebook Live kita pada hari ini, Tan Sri. Terima kasih Cik Mat Syokir kerana telah menjemput saya ke studio Elite ni dalam program yang dianjurkan bersama oleh KBS, Elite dan juga PPTD. Betul. Saya amat teruja untuk sama-sama dengan Cik Ahmad Syokir pada petang ini. Okey. Lebih lagi bila dikatakan inilah program yang ulung kali, yang pertama kali ada. Betul. Yang permulaannya. Betul. Mukadimahnya di sini. Betul. Ya. Sebelum ni program-program untuk maklumat Tan Sri dan juga semua yang hadir dan juga dalam talian pada hari ini, program kita sebelum ni Tan Sri, kita langsungkan program Dialog Kepimpinan. Salah satu antara yang terkini kita langsungkan sebelum ini program Dialog Kepimpinan, dia bersifat pantun, tajuk dia tu. Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, bersama dengan Datuk Awang Sarian. Yang kali ni dia special sikit pula, dia bersifat peribahasa pula. Kerja raja dijunjung, kerja sendiri dikelak. Itu nanti Tan Sri akan elaborate yang lebih. Tapi sebelum kita nak melangkah, yang ni koinsiden Tan Sri. Saya pun bila tengok semalam tuannya nak cari baju merah.
Mula-mula baju merah cari, lepas tapi dalam hati tu terasa dia nak cari juga baju biru. Tapi tak tahu apa, tapi cari juga sampai juga walaupun tak tahu kat mana letak. Sekali bila sampai Tan Sri, the moment Tan Sri sampai tadi, saya boleh tengok tu, Allahu Akbar, rupanya macam Allah dah letak dia. Gelombang dia sama ya. Dia misteri tu dah ada Tan Sri. Alhamdulillah kan. Jadi alhamdulillah. Tapi nak tanya juga Tan Sri ni, yang hari ni berbaju Melayu ni, mungkin ada event apa-apa ke Tan Sri yang boleh kongsi sikit dengan kita ke? Itulah Cik Ahmad. Sebenarnya pagi tadi kita ada program dalam program sebelum raya di JPA. Kita ada program takbir raya dan juga program ucapan raya oleh pengurusan tertinggi di JPA. Jadi kita dikenali pakai baju Melayu lah pada hari ni. Jadi saya hari ni kebetulan program saya dari pagi sampai petang semua baju Melayu saja. Dan saya petang ni alhamdulillah ditemankan oleh Encik Mat Syukri dengan bukan saja baju Melayu tapi juga color yang sama. Sama pula warnanya. Alhamdulillah. Tapi orang rumah tak marah nak pakai baju Melayu keluar ni ke. Kadang-kadang orang kata bila baju Melayu je pakai je, orang selalu ada dah sentimen-sentimen tertentu kadang kan. Dia pastikan tadi saya punya samping di bawah lutut. Okey, dah. ada dia punya tu. Mana kalau atas bahaya sikit. Bila sampai sini gulung-gulung jugalah. Jadi baik, kebetulan jadi bila dah tadi Tan Sri sebutkan tadi tentang apa majlis hari raya dan sebagainya tadi, jadi jangan lupa bila sebut tadi majlis hari raya ni, insya-Allah kata orang malam raya ataupun pagi raya nanti sama-sama kita saksikan takbir raya nanti insya-Allah daripada kepimpinan Perkhidmatan Awam dan sebagainya. Dan untuk makluman Tan Sri, program hari ni yang kita langsungkan hari ini dengan kolaborasi bersama dengan PPTD, Satuan Perkhidmatan Takbir dan juga Diplomatik, satu program ulung lah Tan Sri sebagai pemula bicara seperti yang saya nyatakan seketika tadi. Dan istimewanya program ini dia bukan hanya terhad yang menghadiri sesi kita ini dalam kalangan penjawat awam, tapi juga program kali ini diikuti oleh daripada belia pun ada, kerana sesuai dengan Kementerian Belia Sukan ni Datuk KSU juga ada di sini, Datuk Azman kita. Jadi program di bawah ni menyantuni belia awal, segmen belia awal, belia pertengah, belia akhir. Kita ada program daripada kalangan belia awal, pertengahan dan juga belia akhir, termasuk juga daripada IPT dan sebagainya juga. Kita program kita termasuk juga dengan mereka yang berada dalam talian ini daripada NGO dan juga swasta. Jadi satu perkongsian yang pastinya nanti boleh dimanfaatkan bersama dalam sesi hari ini. Baik Tan Sri, tajuk kita hari ini, kita bercakap tentang tajuk kita hari ini, kerja raja dijunjung, kerja sendiri dikelik. Satu peribahasa yang mungkin ada orang kali pertama lah ini dia dengar tajuknya, peribahasa ini. Mungkin ada orang yang pernah mendengarnya. Jadi saya kira dalam pemula bicara kita pada hari ini, bila bercakap tentang tajuk ini, mungkin Tan Sri boleh kongsikan apa sebenarnya yang digambarkan dengan kerja raja dijunjung, kerja sendiri dikelik ini, yang khasnya juga mungkin boleh dikaitkan dalam kalangan penjawat awam tu. Silakan Tan Sri. Terima kasih Encik Mat Syukri. Kerja raja dijunjung, kerja sendiri dikelik. Ini merupakan satu peribahasa hasil pemikiran pujangga Melayu yang lama berdasarkan sistem nilai dan pandangan sarwa atau worldview Melayu pada zaman dahulu yang meletakkan tanggungjawab watan kepada negara, rakyat kepada negara. Dalam konteks ini, raja yang dimaksud ini adalah institusi yang mewakili pemerintahan atau ulil amri. Jadi dalam pelaksanaan tugas ulil amri ini, petugas negara dalam konteks kita semasa ini, pejabat awam lah, petugas negara bertanggungjawab untuk membantu memastikan pentadbiran negara dilaksanakan secara cekap, telus dan berintegriti. Itu secara ringkas. Bila orang kata kerja raja dijunjung, kerja sendiri kelik ni satu perumpamaan dan juga bahasanya itu yang cukup tinggi Tan Sri, seperti mana Tan Sri nyatakan seketika tadi. Itu sebagai kata sebagai pemula bicara kepada tajuk kita lah, sesuaikan dengan tajuk kita tadi dan juga dengan penjawat awam. Dan juga Tan Sri memandangkanlah seperti yang saya nyatakan tadi, program kita bukan sahaja ditonton oleh dalam kalangan penjawat awam, tetapi yang hadir bersama dengan kita dalam talian juga kali ini adalah mereka dalam kalangan pelbagai segmen belia dan juga sebagainya. Jadi mungkin Tan Sri boleh kongsikan juga apakah tafsiran sebenar perkhidmatan awam itu sendiri dalam sudut perlembagaan dan juga perundangan. Mungkin rakan-rakan kita dan especially juga Tan Sri yang bersama dengan kita ni ada juga daripada IPTA, IPTS. Jadi mungkin ini satu ruang yang boleh mereka ambil maklum dan juga pendidikan dalam paper mungkin perkhidmatan awam dan sebagainya. Silakan Tan Sri. Kita sering dimaklumkan melalui paparan-paparan berita sebagainya, jumlah penjawat awam pada masa ini adalah sebanyak 1.53 juta. Betul. Daripada jumlah penduduk kita sebanyak 32.5 juta. Jadi nisbahnya lebih kurang 21:1. Jadi dalam berbalik pada soalan tadi, dalam tafsirannya berdasarkan kepada bahagian 10 Perlembagaan Persekutuan, perkara 132 hingga perkara 148, perkhidmatan awam ini terbagi kepada satu, perkhidmatan
Angkatan Tentera. Okey. Yang keduanya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan. Yang ketiganya Perkhidmatan Awam Am Persekutuan. Yang keempatnya Perkhidmatan Polis. Yang kelima Perkhidmatan Awam Bersama, ini macam badan berkanun dan sebagainya. Yang kelima Perkhidmatan Awam Setiap Negeri. Okey. Dan yang akhir kali is Perkhidmatan Pendidikan. Okey. Jadi ini merangkumi jumlah yang kita ada. Jadi kebiasaannya kita hanya mengatakan penjawat awam ni secara umumnya terbagi pada 5 strata. Okey. Persekutuan negeri, badan berkenaan persekutuan, badan berkenaan negeri dan pihak berkuasa tempatan. Okey. Jadi dalam ini memang adalah Angkatan Tentera, polis, pendidikan yang ada suruhanjaya masing-masing. I see. Jadi keseluruhannya kalau diikutkan jumlah tadi yang saya katakan 1.53 juta, tetapi kalau kita ambil yang persekutuan sahaja, Okey. jumlahnya ada sebanyak 1.2 juta. Okey. Dan PBT pula, pihak berkuasa tempatan, lebih kurang 50,000 sahaja bilangannya. Kita ada lebih kurang di Malaysia ni lebih kurang 283 daerah. Okey. Jadi mungkin setiap daerah ni ada satu majlis daerah lah. Jadi ini PBT yang terlibat. Bila apa disebut Tan Sri sebut tadi yang daerah dan juga PBT yang terlibat tadi, untuk makluman juga hari ini antara yang mengesahkan bersama dengan sesi kita juga kali ini adalah daripada SUK PBT. Jadi bila sebut tadi ni memang berada bersamalah kata orang di mainan di bibir mulut Tan Sri sendiri bercakap tentang PBT dan sebagainya. Sebab yang kita tanyakan persoalan seketika tadi kerana dalam kalangan bila kami melaksanakan program mahasiswa dan sebagainya, itu dia tanya penjawat awam ini di mana dia punya pecahan dia dalam perundangannya, bagaimana, kerana yalah bila orang melihat dalam yang menggerakkan negara itu sendiri, apatah lagi yang berhormat Tan Sri Perdana Menteri juga selalu cakap penjawat awam ni yang akan menggerakkan negara, penjawat awam yang akan menggerakkan negara. Jadi sesuai lah seperti yang Tan Sri sebutkan seketika tadi dengan pelbagai segmen penjawat awam dan sebagainya tadi kan. Dan bila kita bercakap tentang penjawat awam, kita yalah orang biasa terima surat penjawat awam ni tadi, bila dapat surat tu di bawah sekali tu dia ada berkhidmat untuk negara. Dia memang terbiasa saya menjalankan amanah tanda tangan. Hari ni dia lebih cantik lagi, dia ada satu lagi statement baru tu dekat atas tu, ada satu lagi sebelum berkhidmat untuk negara tu, prihatin rakyat darurat merangi COVID-19. Kita Sri boleh kongsi sebenarnya apa falsafah di sebalik berkhidmat untuk negara itu sendiri sebelum ditandatangani oleh pegawai-pegawai, penjawat awam dan sebagainya itu sendiri. Slogan berkhidmat untuk negara ini melambangkan manifestasi tajuk kita pada ini. Okey. Ya, yang dikatakan kerja raja dijunjung, kerja sendiri dikelek. Jadi di mana penjawat awam itu mesti mengutamakan kerja negara. Itu tadi kerja raja dijunjung. Betul. Ya, kerja raja ni kita junjung. Kita utamakan kerja-kerja yang melibatkan pemerintahan. Dan di mana kerja sendiri kita letakkan pada tahap yang lebih rendah atau yang kedua. Keutamaan yang kedua. Jadi kalau kita nak lihat semula dia macam Taufik kita melihatkan bila mana seorang itu menganggotai perkhidmatan awam tadi bila kita sandang surat khidmat untuk negara. Betul. Ini besar maknanya pada kita because bila mana kita menyertai perkhidmatan awam itu, akad kita dengan kerajaan, akad kita dengan pemerintah ulil amri tadi tidak berakhir sampai umur kita bersara sahaja. Dia berakhir masa bila mana kita menghembuskan nafas kita akhir. Kita punya akad kita berterusan sehinggalah kita mati. Sekiranya kita mati awal, ada pasangan yang masih ditinggalkan, pasangan kita akan dapat manfaat. Jadi berlainan dengan swasta nak bezakan sedikit. Bila mana kita pergi swasta, kita setiap bulan dapat gaji dan juga caruman. Betul. Tapi di dalam kerajaan tidak, kita mengumpulkan kita punya pencen kita. Bila mana sampai umur 60 kita akan bersara paksa. Dan di situlah akad yang kedua, akad kerajaan pula mula menyusul. Maknanya kita dijaga kesihatan kita. Bukannya sebelum itu kita tak jaga. Gaji dapat, sakit hospital boleh pergi. Betul. Jadi bila mana kita dalam kita berkhidmat untuk negara ni, inilah kita kena menghayati falsafahnya, maknanya prioriti itu, keutamaan itu pada raja. Kita raja dijunjung. Jadi kita meletakkan keperluan peribadi kita di tempat yang kedua. Jadi di sini kalau kita lihat dalam konteks semasa yang macam kita lihat macam contohnya macam pandemik COVID-19. Betul. Kita melihat frontliners kita. Betul. Frontliners kita berdepan dengan musuh yang tidak nampak, yang membahayakan diri. Bukan sahaja dari segi personal dari perubatan, tetapi juga keselamatan. Yang buat roadblock dan sebagainya. Mereka berdepan. Jadi kalau ikutkan siapalah yang nak berdepan dengan maut Tapi itulah dia jiwa dan juga itulah dia ikrar penjawat awam.
dia berkhidmat untuk negara. Jadi walaupun hari kita lihat, kita tanda tangan, sebenarnya ini membawa maksud yang mendalam jika yang dihayatinya. Because itu tadi macam kita kata konsep tu, cita raja dijunjung. Betul. Dan kita meletakkan negara itu mengatasi kepentingan peribadi kita. Tapi itulah, bukan kita bertugas dengan percuma. Kita setiap bulan dibayar gaji. Kita juga kalau sakit ada diberikan kemudahan kesihatan. Tapi yang penting membezakan kita dengan yang lain adalah bila mana selepas kita bersara. Kebajikan kita dijaga. Sehinggalah kita mengemuskan nafas terakhir. Sekiranya kita meninggalkan pasangan atau waris yang layak pada pencen kita, waris juga dijaga. Itu bezanya. Jadi akad tadi yang bezakan tadi, akad kita dengan kerajaan itu bukan setakat akhir 30 tahun, 20 tahun bila mana kita berkhidmat. Melebihi pada itu. Sehingga yang kata Tan Sri tadi sehingga ke nafas dah sampai menghembuskan nafas terakhir, sambung pula. Kalau saya boleh beritahu juga, even kita jenazah tu pun ada allowance juga kita bagi lagi. Maksudnya tak boleh bangun ambil. Masa tu dah extend nak tunjuk tu, bukan setakat itu, dah sampai yang jenazah tu pun ada lagi dia. Jaga, kebajikan dijaga. Sebab itu kita mengharapkan penjawat awam ini menghayati, memahami apa maksudnya menjadi penjawat awam. Bila mana dia memberikan ruh, memberikan jiwa raga dia kepada negara, pada ulil amri, raja tadi. Sebab itu yang pentingnya kita memahami kedudukan kita jadi nombor 2. Sebab tu kerja sendiri dikelek, kerja raja dijunjung. Itulah falsafah. Jadi dalam hal ini, tajuk yang kita bincang pada hari ini dengan yang Encik Ahmad Syauqi maksud tadi, berkhidmat untuk negara, ada sama. Sebenarnya kita meletakkan negara, kita berkhidmat untuk negara. Ada juga Tan Sri yang menyatakan sebenarnya tugas yang kita langsungkan ataupun yang dijalankan oleh penjawat awam ini adalah tugas Yang di-Pertuan Agong lah. Kita ni sebagai yang menggerakkan, yang menjalankan macam yang Tan Sri sebut tadi. Dan kalau lihat orang dulu-dulu lah, orang kata kalau dulu-dulu ni kalau nak kahwin ke nak apa ni, kena kahwin dengan orang kerja gomen lah. Kerja dirinya. Macam mana pandangan Tan Sri yang kata kalau nak kahwin, kerja apa? Kerja gomen. Kalau kerja gomen ni kira okey lah orang kata kan. Seolah-olah dijaga kebajikan tadi lah. Seperti yang Tan Sri sebutkan tadi. Kalau saya boleh surut sedikit sejarah. Kalau macam di UK tu kan. Surat-suratnya on Her Majesty's Service. Kita pun urusan Sri Paduka Baginda. Yang tu. Masa saya mula kerja dulu, kalau kita hantar surat atas urusan Sri Paduka Baginda tu, saya tak stamp. Itu yang dia punya. Itu memang urusan agung, urusan raja. Urusan Sri Paduka Baginda. Jadi kita menjalankan tugas itu. Jadi tadi macam kita mention pasal nilai penjawat awam. Betul. Memang ramai yang berhasrat untuk memilih kerjaya dalam perkhidmatan awam. Tapi kita kena ingat nak menjadi penjawat awam ni kita kena ada sahsiah dia. Ruh, jiwa dia mestilah sesuatu yang orang yang nak berkhidmat. Dia tidak mementingkan diri, dia tidak selfish. Dia perlu mengutamakan negara, mengutamakan pemerintah, mengutamakan dasar-dasar yang ada. Ini yang kita nak cari. Ini yang kita nak pupuk. Ini yang menjadi kesukaran kita untuk membina satu perkhidmatan awam yang mana memiliki jiwa yang tersebut. Kalau dulu kita melihatkan dalam masa perang dulu, askar-askar kita bertempur. Berperang. Untuk negara. Kalau di UK tu mereka berbangga dengan medal-medal yang ada di dada mereka. Itu menunjukkan bukan sahaja keberaniannya tapi juga khidmat dia pada negara. To the king and the king. To the queen and the king. Jadi sama juga kita dalam kita menjalankan tugas kita, sekarang ni masih ada lagi. Surat kita yang di depan tu urusan sivil kita urusan rasmi kerajaan. Dan kita juga sebagai penjawat awam juga mesti menghayati apa sahaja tugas kita. Sebab tu kita sebagai penjawat awam ni macam saya kata 24/7 sepanjang masa kita memang penjawat awam. Because apa juga berlaku, tak kira pagi, petang, siang, malam, kita memang dilindungi. Dalam tertakluk dalam kita punya perkhidmatan. Sebenarnya bila kita mula-mula berkhidmat kerajaan ni, secara tidak langsungnya kita menyerahkan kita punya jiwa dan raga untuk berkhidmat demi raja dan negara. Itu yang pakai baju pun berkhidmat kata orang demi negara kan, dia punya dengan berkhidmat. Kita kalau tengokkan kita tanda nama ni Encik Ahmad Syukri. Walaupun nampaknya murah, tapi inilah kita punya badge of honor kita. Kita punya nak cakap Melayu dia, lambang kebanggaan lah, lambang kebanggaan ke, betul. Kita kalau orang lain pakai kita tak nampak sangat, tapi kita punya orang ini aja kita punya honor kita. Jadi jangan kita anggap mudah, jangan kita anggap murah kita punya tanda lambang. Because kita melambangkan peribatan kita.
kitalah yang jadi jentera kerajaan. Kitalah yang menjadi fasad interface antara rakyat dengan kerajaan dan kerajaan dengan rakyat. Okey. Dua tu, kita di tengah-tengah. Kita menjadi pemuka kepada rakyat dan juga pemuka rakyat kepada kerajaan. So, bila Tan Sri sebut tadi tentang kita sebagai yang tadilah frontliner kita sebagai ni, saya pernah terbaca dan pernah melihat Tan Sri pernah bercakap juga tentang DNA penjawat awam tu. Ada professional, ada integrity tu. Mungkin ada boleh Tan Sri, yalah ini yang tadilah bila dah penjawat awam sampai membus nafas terakhir 24/7 so macam dia dah resap dekat dalam tu, yang saya ada terbaca konotasi DNA penjawat awam tu. Mungkin sikit lah Tan Sri boleh kongsikan sikit sebelum kita pergi yang untuk segmen seterusnya. Saya rasa saya utarakan perumpamaan itu pada permulaan, pada awal tahun ini. Okey. Itu tadi saya katakan, untuk membentuk penjawat awam ni, kita dalam kita punya pemilihan kita bukan saja kita memihak kepada pencapaian akademik. Okey. Untuk tak kira pada peringkat mana pengambilan tersebut, akademik satu. Okey. Tapi sahsiah tadi. Sahsiah Sahsiah tu penting sebab inilah yang kita nak mencari, membezakan. Ada orang dia lebih berjaya sekiranya dia meneruskan agenda dia. Tapi sini dalam kerajaan kita tak ada agenda peribadi. Okey. Kita jentera kerajaan. Jadi untuk mencari penjawat awam ni, kita kena mencari orang yang mempunyai DNA yang berkhidmat. Okey. Of service. Jadi bukan mudah ya. Contohnya macam kalau di Intan tu ada kadet PTD tu, kita ada tempoh 10 bulan untuk melihat sama ada dia mempunyai naluri atau mempunyai DNA tadi tu. Untuk berkhidmat. Ada orang dia lebih sesuai bekerja di swasta, ada lebih sesuai jadi usahawan. Tetapi ada yang lain tu lebih sesuai because of dia punya integrity dia, disiplin dia, dia tidak mementingkan apa, cuma dia fokus kepada perkhidmatan dia. Yang inilah yang kita cari, yang inilah model penjawat awam. Itu kata dia, nak mencari sahsiah, mencari DNA penjawat awam tu, inilah satu cabaran bagi kita. Jadi kita mengharapkan siapa-siapa saja dalam perkhidmatan awam ini untuk meneruskan tradisi ini. Sebab kita pakai tanda nama ni pun Cik Syukri bukan selama-lamanya. Betul. Sampai masanya kita akan tinggalkan juga. Di situ kita akan meninggalkan perkhidmatan kita, dan masa itulah kita menjadi penerima perkhidmatan pula. Jadi bila mana kita nak menyerahkan perkhidmatan ni, kita mesti pastikan yang kita serahkan itu adalah perkhidmatan terbaik. Supaya nanti kita akan juga penerima perkhidmatan yang terbaik. Jika kita menyerahkan perkhidmatan yang tidak begitu baik, nanti bila kita bukan Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew dia kata I'll come back from the grave kalau apa tak betul. Tak boleh dah. Pencen kita duduk datang pula balik. Pencen kita duduk di surau kan. Jadi tak boleh. Semasa kita ada semasa kita ada kuasa dan peranan, di situlah kita membentuk. Jadi bila mana kita dah tidak ada lagi dalam perkhidmatan, kita jadi penerima. So di sinilah pentingnya supaya kita dalam masa kita berkhidmat ini, kita pastikan kita menjalankan tugas sebaik mungkin. Sebab bukan saja untuk diri kita, tapi juga untuk masa depan kita, dan juga bagi masa depan anak-anak dan negara kita. Jadi kita tak mahu negara kita nanti kucak-kacir. Kita tak mahu negara kita nanti bila mana integriti kita terjejas dengan teruk, kita juga akan terjejas. Kita mungkin akan bersara, tapi kita bersara tidak lena, tidak tenang. Tak tenang, tak tentram. Tentram. Sebab berlaku banyak kes-kes rompakan ke kecurian ke kes-kes rasuah ke. Jadi kita punya nilai, katakan nilai pencen, kalau kan nilai pencen kita 1,000, mungkin akan berkurangan sebab nilai 1,000 tu tak boleh beli apa-apa lagi dah. Jadi penting bagi kita memastikan yang bila mana kita paskan baton tu, kita paskan pada orang yang sesuai. Jadi di sinilah kita kena mencari, kita kena pupuk, kita kena didik anak buah kita supaya mereka mewarisi yang terbaik, nilai-nilai yang terbaik. Kita mungkin tidak perfect, kita mungkin tidak sempurna. Memang tiada yang sempurna. Kita ni bukan malaikat. Belakang saya pun tak ada kepak manusia biasa lah. Manusia biasa. Tapi penting bagi kita untuk kita mendidik anak buah kita perkara yang baik. Kita mungkin ada kesilapan, tapi kita jangan paskan kesilapan kita. Kita paskan yang kebaikan. Jadi penting bagi tiap-tiap barisan, tiap-tiap layer kepimpinan ni, tak kira di atas ke di bawah, di tengah, dia mewarisi, dia mengajar yang baik. Jadi di sinilah perkhidmatan awam itu adalah satu continuity yang berterusan.
kalau mungkin kita masuk itu tidak begitu perfect, kita perfectkan, kita lengkapkan, kita sempurnakan sepanjang tempoh kita berkhidmat. Bila mana kita sempurnakan akhlak dan perkhidmatan kita juga memperelokkan perkhidmatan. Dan yang akan bermanfaat, yang akan dapat manfaat daripada perkhidmatan awam yang baik, adalah negara, betul. Dan akan juga pada kita juga ada saudara mara, keluarga yang lebih besar, kita juga akan dapat mencari makan di sini. Betul. Jadi kalau kita kucak-kacir, habislah. Dia macam Tan Sri sebut tadi lah, nilai 1000 tu kalau dalam suasana pun dah tak aman, tak kedamaian, tak ada tenteram, sudah no point lah, tak beri makna kalau tak nilai 1000. Baik, pada mereka yang terus bersama dengan kami, hari ini kita bersiaran secara langsung sekali lagi. Mungkin ada yang baru sahaja mengikuti sesi bersama dengan kita hari ini. Kita bersiaran secara langsung bersama dengan yang berbahagia Tan Sri Muhammad Khairul Adib bin Abdul Rahman, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dalam program Dialog Kepimpinan Eksekutif di Kementerian Belia dan Sukan, bersama-sama dengan Persatuan Perkhidmatan Takbiran Diplomatik PPTD, satu program ulung bersama dengan PPTD hari ini, kolaborasi KBS dan juga PPTD. Baik, ada juga yang bertanya dekat sini, link untuk pendaftaran dan sebagainya nanti anda boleh lihat di bawah komen di situ, akan ada kita sertakan, Rustia akan sertakan link untuk mendaftar dan sebagainya di penghujung sesi kita nanti. Walau bagaimana, terus bersama dengan kami dan dalam masa yang sama kongsikan, like and share, ajak rakan-rakan yang mungkin baru sahaja buka ataupun mungkin yang belum lagi bersama dengan kita, kerana hari ini bukan satu benda yang mudah untuk kita dapat bersua untuk satu program bersama dengan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang sudi untuk meluangkan masa seketika pada petang ini untuk berkongsi banyak manfaat. In fact, kita dah pun berkongsi beberapa ilmu seketika saja tadi, ataupun berkongsi pengalaman seketika saja tadi. Baik, Tan Sri, ada satu soalan juga. Tan Sri dah berkhidmat hampir 30 tahun, Tan Sri. So 30 tahun dalam perkhidmatan awam ini, pandangan Tan Sri sendirilah, perkara-perkara yang seharusnya ditambah baik, seharusnya diambil manfaat untuk meningkatkan lagi penjawat awam. In fact, hari ini banyak orang bercakap tentang penjawat awam, integriti dan sebagainya. Mungkin dengan pengalaman 30 tahun itu sendiri, dan juga Tan Sri sini berada di kedudukan selaku KPPA itu sendiri, melihat bagaimana seharusnya penjawat awam itu bertindak dan juga berperilaku, Tan Sri mungkin. Terima kasih. Dari segi governance-nya, kerajaan telah mengeluarkan macam-macam perkeliling dan juga datang kuasa-datang kuasa. Kita ada OACP, NACP, National Anti-Corruption Plan, atau setiap kementerian dan agensi perlu mengadakan OACP, Organisation Anti-Corruption Plan. Kita ada JICC, kita ada JACMA, kita ada JAR di tingkat kementerian dan sebagainya. Dari segi struktur governance-nya dah ada. Cuma sekarang ni pengisian rohnya itulah penjawat awam tadi. Jadi di sini bila mana Pak Syukri kata saya dah berkhidmat 30 tahun kan, di sinilah saya melihatkan it's a journey, satu perjalanan kita dalam kehidupan, dalam perkhidmatan kita. Kita melihatkan semangat itu semakin berkurang, semangat berbakti untuk negara. Semakin berkurang, semakin nipis. Mungkin orang-orang muda sekarang ni masa dia membesar itu dalam keadaan yang berlainan. Suasana negara tak sama dengan yang dulu. Masa bos-bos saya dulu, mereka masa kelahiran mereka di zaman yang susah. Tahun 50-an, 60-an. Betul. You know, tapi challenges sama juga. Cabaran pada masa tersebut menjadi pemimpin atau menjadi penjawat awam dengan cabaran sekarang ni lebih kurang sama. Cuma dia punya landscape atau ekosistem dia berlainan. Tetapi di sini, bila mana kita melihat kepada peribadi seseorang itu, nilai itu berbeza. Dulu mungkin semangat cintakan negara itu menjadi satu dorongan kepada semua. Kita melihat pada zaman merdeka dulu, diberitakan masa tuanku nak terbang ke London, ramai yang menderma, sanggup bagi gelang rantai emas, gelang emas. Ada gambar yang tunjukkan di Museum Merdeka di Melaka tu. Tetapi sekarang ni kita melihat penjawat awam banyak yang menjadi sedikit, ada segelintir lah yang mementingkan diri sendiri. Di sinilah sebabnya isu integriti, isu rasuah. Integriti ni dua, rasuah dan juga integriti. Kalau bercakap soal rasuah, ramai mengatakan rasuah ni atas dasarkan hidup. Tapi kalau kita baca dalam akhbar-akhbar semua, kes-kes tangkapan yang ni kebanyakannya di peringkat atasan. Jadi ini mungkin bukan dasarkan hidup, tetapi lebih kepada tamak haloba, greed. Kita tak tahu bahasa Melayu dia, tapi cakap putih ni tamak haloba tu. Greed. Di bawah pun ada juga. Afrikan.
Jadi dia cut across semua sekali. Tapi di sinilah jadi cabaran because yang di atas tadi tu disebabkan oleh halober. Dan di bawah ni mungkin atas desakan sedikit lah. Ya, itu mungkin kita kena melihat juga di situ. Tapi yang pentingnya is jati diri. Jadi bila mana kita, tadi saya katakan, bila mana kita ni bekerja dengan kerajaan, bukannya orang nak kata bila kita dengan kerajaan jangan mengharapkan kekayaan. Okey, betul. Tetapi hidup kita stabil. Sebab tu sekarang ni Encik Mat Syukri, ramai kita melihat pada zaman COVID ni, ramai yang mohon untuk join civil service. Betul. Sebab civil service ni dikatakan macam iron rice bowl. Iron rice bowl ni baling pun tak pecah. dia kental lah. Betul. Garanti. Jadi ada yang kita melihatkan yang mohon ni ada kadang-kadang gaji dah beribu-ribu, jumpa dengan syarikat-syarikat yang multinational, tapi memilih untuk sama dengan menjawab. Ini kita kena tengok. Because di sinilah kita melihatkan penjawat awam ni bukanlah sepatutnya untuk mencari kekayaan. Sekiranya mengharapkan gaji yang tinggi dan sebagainya di swasta lah, atau menjadi usahawan. Di situ the sky is the limit. Tak ada hadnya untuk mereka mencari kekayaan. Tapi dalam penjawat awam ini kita punya sistem kita sendiri. Bila mana ada individu-individu dalam perkhidmatan awam ini tidak lagi mematuhi daripada konsep akad dia tadi, perkhidmatan negara, because mana dia menjalankan tugas dia bagi pihak ulul amri. Di mana selepas itu ulul amri akan jaga dia. Kita bukan masa sekarang, kita is a long term career path. Betul. So di sinilah bila mana ada yang lupa daratan, ada yang lupa. Dia menghentikan diri sendiri selfish, kita melihat timbul isu-isu integriti. Betul. Isu integriti ni bukan saja isu rasuah yang menyukri. Dia melibatkan juga kadang-kadang kita masuk kerja pukul 8. Jadi 8.30 dah ke kantin. Pukul ke kantin juga. Betul. Jadi dia tidak menyampaikan apa yang diamanahkan kepada dia. Jadi itu integriti. Jadi ini juga yang harus kita tanamkan semula dalam era sekarang ni, dalam generasi millennials ni, yang mana mereka ni mungkin pembawaan dan juga world view dia agak berbeza. Tetapi ini cabaran yang kita ada sekarang. Jadi bagi ketua-ketua jabatan sekarang ni, mereka berhadapan, kalau dulu cabaran dia lain. Sekarang ni cabaran dia melihatkan golongan-golongan muda ni, millennials ni, itu cabaran dia lain. Untuk memastikan mereka ni mempunyai semangat yang sama. Semangat kita satu saja. Berkhidmat untuk negara. Our service to the king and country. Itu dia punya kata kunci dia orang katakan. Sebab bila Tan Sri sebutkan tadi, yang sebelum ini mungkin, yang sebelum ini kerana zaman itu zaman kemerdekaan dan sebagainya, jadi perjuangannya lain. Tapi yang millennials ini mungkin dia lahir dah, suasana negara pun dah stabil dan sebagainya. Jadi sedikit cabarannya mungkin di situlah melihat kepada integriti dan sebagainya. Jadi Tan Sri, kita juga nak lihat ada soalan-soalan mungkin daripada kalangan yang dikongsikan oleh penonton-penonton kita yang berada di dalam program kita pada kali ini. Ada ya, ini dia nak tanya pandangan sikit Tan Sri. Dia kata ini daripada saudara Aidil Aziz lah. Kata soalan, dia kata Tan Sri, pekerjaan anak muda kini bila tidak ada pekerjaan yang berpendapatan tinggi. Ada yang masih sekolah menengah atau lepasan SPM tapi kerja kilang, kerja kedai makan, jadi ejen dropship. Adakah anak muda kini boleh survive dengan pendapatan yang biasa saja, kerana untuk masuk ke sektor awam kali ini katanya dah semakin mencabar lah dalam suasana sekarang. Tan Sri pun sebut tadi kan. Dia kata ramai nak masuk tapi semakin mencabar. Jadi dia kata bagaimana dengan so-called macam masa depan lah, yang bersekolah, masih lagi bersekolah, masih lagi belajar dan sebagainya nanti untuk nak terlibat mungkin sama dalam menjawab awam dan sebagainya. Betul. The business of government takkan habis. Jadi maknanya penjawab awam ni, perkhidmatan awam ni akan berterusan. Akan berterusan sampai bila-bila. Tapi dalam penjawab awam ni, sedikit demi sedikit akan meninggalkan perkhidmatan sebab atas usia, mungkin atas kesihatan. Jadi akan timbul kekosongan. Dan juga bila mana pertambahan penduduk, bila mana berlakunya pertambahan penduduk, kita juga akan memerlukan pertambahan bilangan kaki tangan. Contohnya kalau ada bandar baru, kita perlu ada sekolah, kita perlu ada klinik, kita kena ada balai polis, balai bomba dan sebagainya. Jadi bila mana ada pertumbuhan, di situ ada keperluan untuk kita menambah bilangan. Tapi bilangan ini kita kawal juga bagi memastikan affordability-nya. Dari segi keupayaan kita untuk menggaji dan juga dari segi pension dan sebagainya. Jadi berbalik kepada soalan tadi, memang ada ruang dan peluang untuk mereka
menyertai perkhidmatan awam. Perkhidmatan awam. Tapi perlu diingat kita macam saya katakan tadi lah, kita mencari orang yang mempunyai jiwa atau DNA DNA tadi tu. yang sama dengan kita. Sebab kita menjaga perkhidmatan kita dengan jelas sekali kita memastikan yang inilah yang terbaik yang kita boleh ambil. Betul. Ada yang baik tapi tak nak join. Okey. Because dia mungkin dia punya naluri dia lain. Dia nak mencuba menjadi usahawan. Okey. Jual kosmetik pun boleh ditawar juga kan. Ramai kan tu. Ramai juga. Tapi kalau jadi pekerjaan ni tak adalah. Tapi kita, hidup kita stabil. Itu saja. Kerajaan menjanjikan kecukupan dalam kehidupan kita. Bukan terlebih, bukan kurang. Di swasta ni, bila mana ekonomi meningkat, ada lebih. Ada lebih deh. Bila COVID ni kita nampak ramai. Betul. Itu yang nampaknya. Sebab tu bila COVID ni kita tengok ramai yang mula dari si borang SPA 8I tu. Betul. Nampak semakin meningkat ini. Ya. Nak join kerajaan because dia melihatkan pada stability. Tapi kita lihat juga. Sebab tu saya kata tadi, saya ambil contoh frontliners kan, dalam keadaan kita susah payah, kau tengok tu sampai peluh di perah. Betul. Yang tidur bergelimpangan di koridor. Letih. Betul. Yang nak buka dia punya PPE itu dan sebagainya. Yang menjaga sekatan jalan raya dengan hujan ribut, makan di tengah-tengah kepanasan. Betul. Inilah dia. Inilah penjawat awam. Kita mencari orang yang ini, yang tidak mementingkan diri je. Tapi ini tugas dia. Dia ada bertugas, tidak ada persoalan lain, no question asked. Itulah tugas dia. Jadi berbalik pada soalan tadi memang panjang jawapan soalan pendek tadi. Bila dia kata suasana sekarang ni jadi ramai nak terlibat penjawat awam, berarti kata macam mana pula yang dah ada ni itu mungkin ni daripada ibu dan ayah lah kot, kegusaran dia melihat kepada untuk anak-anak dia yang mungkin masih belajar dan sebagainya kan. Ada. Urusan pengambilan masih diteruskan oleh SPA. Mereka hanya perlu pergi pada website spa.gov.my itu untuk mengisi apa pekerjaan yang dia sesuai dengan kelayakan dan jiwa dia. Betul. Dan sekiranya ada kekosongan akan dipanggil. Kekosongan ni wujud antara dua. Satu bila berlaku persaraan ataupun yang berhenti atas sebab kesihatan. Duanya atas pertambahan bilangan. Betul. Pejawatan yang ada. Jadi bila mana negara kita semakin dewasa, akan bertambah sedikit pertambahan penduduk. Jadi kita tengok juga demografinya, mungkin selepas ni ada lebih, pada tahun 2030 mungkin lebih warga emas. Jadi mungkin perkhidmatan warga emas tu diperlukan lebih. Kita tengok juga kalau kita sekarang ni kita punya pedoman kita adalah wawasan kemakmuran bersama 2030. Di mana penjawat awam ni adalah yang mendasari wawasan tersebut. Wawasan tersebut akan kekal dalam buku yang tidak ditranslate kepada action plan. Yang translatekan, yang akan menggerakkan wawasan kemakmuran bersama 2030 ni adalah penjawat awam. Jadi penjawat awam ni mendasari wawasan kita, atau dalam bahasa Inggeris dia pivoting. Pivotal to the policy, to the vision. Jadi di sini peluang pekerjaan tu memang ada. Tapi bukanlah kita boleh ambil semua. Kita dalam keadaan sekarang ni kita boleh memilih sedikit lah. Ini urusan pengambilan, bukan urusan JPA. Selepas mana dia ambil oleh SPA, akan disahkan oleh JPA untuk jaga. Hari pertama dia bekerja, kita bagi dia name tag dengan punch card, sehingga hari akhir dia bersara, kita bagi dia kad persaraan dan kita jaga selepas itu. Sehingga dapat allowance tadi. Itu tugas kita, menjaga perlibatan. Tetapi bagi jawab tadi, memanglah dia punya competition tu agak sengit sekarang. Dalam keadaan ekonomi yang agak mencabar sekarang ni, ramai yang pergi pada stability, kestabilan kerajaan lah. Sebab tu kita dalam kerajaan kita ingat, kita join kerajaan ni, itu adalah kestabilan yang kita nak cari, bukannya kekayaan. Kalau yang kekayaan di luar sana, korporat, itu yang berlaku isu tadi, integrity. Bila mana dia nak dua-dua sekali, tak boleh lah. Kita kena pilih. Kita kena pilih sama ada kita nak menjadi kerajaan ataupun kita nak menjadi kekayaan. Mana terlibat, kalau nak betul-betul ke arah kekayaan tadi, dia boleh terlibat sepenuhnya dalam sektor usahawan, perniagaan dan sebagainya lah di luar sana. Baik. Kemudian ada juga satu soalan yang seterusnya, Tan Sri, yang ini ditanyakan oleh
Okey, ini daripada Naziah daripada JP UKM. Mohon pandangan Tan Sri, apakah langkah-langkah yang perlu kita ambil sebagai penjawat awam untuk mengubah pandangan masyarakat kepada kita dengan mengatakan, antaranya mengatakan servis yang lambat dan menganggap menjadi penjawat awam ini adalah pekerjaan yang mudah dan sebagainya. Jadi bagaimana nak menghindar ataupun mengubah stigma pemikiran segelintir masyarakat. Ada juga orang yang menggelar atau memberikan stigma sebegitu kepada penjawat awam. Mungkin Tan Sri ada pandangan dan juga perkongsiannya, Tan Sri. Pandangan luar kepada kita adalah jelmaan pada kita sendiri. Okey. Jadi sekiranya kita nak merubah pandangan orang pada kita, kita kena berubah juga. Okey. Jadi dalam sini saya ingin mengajaklah. Kita mengajak, kita sama-sama berubah. Sekiranya kita tak berubah, pandangan tersebut akan kekal terhadap penjawat. Memang ada banyak pandangan-pandangan yang kadang-kadang kita rasa tidak betul. Betul. Tapi kita nak menutup mulut atau menutup apa yang mereka tulis itu tidak boleh. Sebab itulah pandangan mereka, perception. Betul. Tapi kitalah dalam sini yang kita kena betulkan perception. Tapi kadang-kadang kita juga terbalik, kita juga terbabit. Kadang-kadang kita juga perlu kita juga to be blame. Sebab kita yang memberikan gambaran tersebut. Okey. Macam saya katakan tadi kan, nama ni is our badge of honor. Okey. Tapi pukul 11 pagi kau tengok kedai mamak tu juga pakai nama dan tag. Kena pula. Dia tak sorok kan? Kena hari Khamis pakai batik pula. Lagi yang confirm lah orang kata makan. Jadi di situlah kita sendiri tidak membantu. Okey. Tapi saya mengingat kembali, saya mengajak rakan-rakan saya di JPA tersebut, kita kena berubah. Kita kena berubah. Kita tak boleh berubah secara drastik. Okay. Itu memang bukan naluri kita. Betul. Bukannya kitanya kejadian kita. Kita mengajak supaya berubah sedikit demi sedikit. Tadi yang pertamanya saya mengajak, kita mengajar yang baik. Betul. Kita mengajar pada anak buah kita benda-benda yang baik. Okay. Itu yang pertama. Jadi bila mana ni kita akan bawa satu gerakan pembaikan atau gerakan pemulihan. Itu must be a gerakan. Yang keduanya kita kena baiki diri kita. Saya bukannya nak kata besok saya datang berjubah berserban. Kita ubah sedikit demi sedikit. Apa yang kita boleh ubah? Betul. Kalau hari ini kita boleh menyelesaikan sebanyak 12 file, besok tu cuba kita tambah satu lagi, 13. Okey. Kita ubah sedikit demi sedikit. Jadi kita tak perlu mengajak orang, kita menunjukkan satu contoh teladan yang baik pada rakan-rakan kita, pada anak buah kita, pada bos-bos kita. Jangan kita nak action, nak tunjuk kita baik supaya naik pangkat. Okey. Kita kena pastikan yang bila kita cintakan negara kita. Okey. Kita cintakan perkhidmatan kita. Yang kita nak berlaku bila mana sumbangan kita yang walaupun sedikit itu, walaupun sedikit sumbangan kita, itulah yang jadi kebanggaan kita bila mana kita besar bila. Kita dah menjalankan satu. Dan sumbangan sedikit kalau campurkan akan jadi banyak. Jadi kita mengajak penjawat awam, perkhidmatan awam supaya kita bergerak ke arah kebaikan. Kebaikan. Kita tak perlu banyak. Kalau hari ni kita balik pukul 5, cuba besok kita balik 5-10 minit. Tambah 10 minit. Okey. Kita minta macam sedikit-sedikit je. Janganlah kita hari ni besok tak semangat tapi lusa tu dah balik kan. Kita kena istiqamah. Kita berubah sedikit demi sedikit. Kita mengajak kebaikan. Kita kena wawarkan, kita bercakap. Tak boleh diam saja. Saya mengambil contoh ni macam tadi saya agak begitu teruja bila kes yang kartel daging ni. Okey. Because bila mana kita rasa kita jaga kubur kita menjaga, saya makan halal, saya tengok mineral water pun saya baca saya halal semua. Okey. Tapi bila kita tengok orang sebelah kita, itu kubur dia tak jaga, akan sampai pada meja kita juga, pinggan kita juga. Betul. Jadi kita kena bersuara. Yang tidak betul tu kita kena tegur. Okey. Inilah iman tu pun ada 3 peringkat. Ya, sama ada lidah, tangan ataupun hati. Okey. Kita pilihlah. Tapi sebaik-baiknya kita tegur. Dengan kerajaan tak boleh pakai tangan lah. Itu di atas lah. Kita ada lembaga tata tertib kita. Itu tangan dia. Tapi kita boleh tegur dengan mulut. Jadi janganlah kita biarkan kerosakan itu berterusan. Kita ada tanggungjawab. Kita kena jaga perkhidmatan kita. Inilah rumah kita. Betul. Saya menganggap perkhidmatan awam itu bukan rumah kita. Betul. Bila mana kita dah bersara pun kita akan duduk dah satu bilik kat situ. Betul. Jadi kalau rumah itu sedikit demi sedikit diruntuhkan, kita meruntuhkan masa depan kita juga. Jadi di sinilah kadang-kadang kita melihat nak membetulkan persepsi orang tadi, itu jelmaan kita, pandangan dia pada kita. Dan nak salahkan siapa? Sebab kalau kita sendiri tengok, kita tanya diri kita sendiri. Are we at that level? Adakah kita pada tahap perkhidmatan yang itu? Dan kita diri kita sendiri kadang-kadang kita tak nafikan lah, kadang-kadang kita ambil rehat kejap, bernafas kan, buka Facebook ke, itu memang bukannya kita masuk pukul 8 tu terus kerja, tak ada orang tak ada orang, saya mengaku bukan saya masuk pukul 8 terus kerja, pukul 1 berhenti kejap,
Kurus tak balik kerja pukul 5. Tak ada. Okey. Tak ada. Tapi kita kena ingat yang kita hutang Ya. bila kita nak bayar. Mhm. Jadi kalau ada tuntutan tu, kalau yang boleh tak payah tuntut, tak payah tuntut. Kalau cuci-cuci tu burn lah. Ya. Kalau ada masa tu kita lebih sikit, okey lah, janganlah kena overtime. Mhm. Inilah cara kita nak balancekan balik, imbangkan balik apa yang kita dah ambil, supaya nanti bila kita bersara, kita boleh bersara dengan aman dan tenteram. Okey. Jadi penambahbaikan ini tadi bermula pada diri kita. I see. Kita tak perlulah ajak orang semua, jom, ayo. Orang dengan spanduk pun semua sekali. Siap dengan kempen dia punya target ni kan. Tak perlu. Kita mulakan dengan diri kita. Kita niat kita, okey, ni bulan Ramadan kan, satu bulan yang baik. Betul. Yang mulia, kita mulakan. Saya nak kerja lebih sikit lah. Okey. Kita kurangkan gosip lah. Betul. Kita apa-apa saja, apa yang kebaikan. Sedikit saja. Kalau setiap seorang kita ni tambah 10 minit saja lah. Di edit ni berapa orang kan? Betul, berapa man hour kita boleh dapat tau. By just being that efficient. Ya. Tambah sedikit saja. Bukannya tambah setengah hari ke tidak. Okey. Saya tak nak minta tuan untuk bersahur di sini. Tak ada. So, kita minta sedikit. Betul. Sedikit kita kembali. Kembali kepada asas kejadian kita, iaitu berkhidmat untuk negara. Kerja raja dijunjung, kerja sendiri dikira. Oh, cantik. Seperti mana yang dikongsikan oleh Tan Sri seketika tadi, bercakap tentang DNA, Tan Sri ada bercerita tentang integriti, tentang profesionalisme, tentang penjawat awam ini dan juga apa yang perlu dilaksanakan, dan masih ada lagi ruang untuk penjawat awam, insya-Allah, yang seperti mana soalan yang ditanyakan tadi untuk anak-anak yang masih bersekolah, universiti dan sebagainya. Tan Sri, kalau kita lihat pada 1 Januari 2021 yang lalu, Perkhidmatan Takbir dan Diplomatik PTD ini menjadi antara tunjang utama Perkhidmatan Awam menyambut ulang tahun yang ke-100, Tan Sri. Kewujudannya di negara kita. Jadi pandangan Tan Sri sendiri, apakah pencapaian dalam tempoh tersebut dan juga saranan Tan Sri sendiri untuk langkah PTD bagi dekad yang selanjutnya? Apatah lagi program kita hari ini, kita bakal berasi dengan PTD itu sendiri. Mungkin ada saranan Tan Sri untuk langkah PTD bagi dekad yang selanjutnya, Tan Sri. Terima kasih. Saya sebagai seorang pegawai PTD, saya pun merasa bangga sumbangan PTD selama 100 tahun pada Januari tahun ini. Betul. Dah genap 100 tahun, one century. Betul. Dan saya juga ahli semua hidup pada PPTD, Persatuan Takbir, dan di sinilah di mana link itu dia punya hubungan tu masih ada di antara yang dulu sehingga sekarang. Dan apa yang perlu dipastikan, link ini berterusan sampai bila-bila sahaja. Pertamanya, saya rasa PTD ni kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada pemimpin Betul. kerana telah memberikan kita kepercayaan. Betul. Untuk kita menjalankan tugas kita dengan sebaik mungkin. Dan mendidik kita, membimbing kita di mana kita berlaku sedikit kesilapan. Samalah kita ni. Dan juga kita patut berterima kasih juga dengan sekit perkhidmatan yang lain. Kita memberikan kerjasama. We are not, bukan kita seorang saja. Betul. It is a team effort. Macam saya katakan tadi, perkhidmatan awam itu jumlahnya 1.53 juta. 1.53 juta. PTD cuma 10,000 sahaja. Betul. Sedikit. Jangan sedikit. Jadi kita memerlukan gandengan semua perkhidmatan ini untuk menjadikan apa-apa saja rencana atau rancangan kerajaan itu berjaya. Okey. Jadi di sinilah saya rasa walaupun kita dah 100 tahun sambutan kita, tapi kejayaan kita juga, kita harus juga mengiktiraf semangat-semangat atau kepercayaan yang diberikan oleh pemimpin dan kepimpinan mereka, dan juga perkhidmatan-perkhidmatan yang bersama dengan kita, yang bergandingan dengan kita. Bagi masa depan, itulah tadi yang saya katakan, kalau cakap betul itu the Bible Bible ataupun panduan kita yang ada pada masa sekarang ini adalah wawasan kemakmuran bersama. Okey. Kita dulu pernah ada wawasan 2020, sekarang ni wawasan yang berkuasa adalah wawasan kemakmuran bersama 2030. Dalam tu ada 3 objektif utama. Jadi yang mendasari, yang menggerakkan dasar ini adalah perkhidmatan awam. Dan di peringkat kementerian yang menjadi tunjang, menjadi pemimpin, yang menjadi penggerak, yang tu perencana action plan ini kebanyakan yang PTD. Jadi kita adalah tunjang. Nak tak nak kita di atas tanggungjawab dia tak kat atas bahu kita adalah tunjang kepada perkhidmatan di kementerian-kementerian. Jadi di sinilah sekiranya kita nak melihatkan sumbangan PPTD itu atau PTD itu sendiri, kita kena memastikan yang mana rencana kerajaan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Itulah semangatnya. Kita tidak mau menjadi perosak. Okey. 100 tahun kita punya senior-senior kita dah membina asas yang kukuh Betul. pada satu perkhidmatan yang dihormati
kita perlu meneruskan legenda ini. I see. Meneruskan agenda ini. Aja 100 tahun. Baik. Bagi mereka yang berada dalam talian bersama-sama dengan kita dah berada hampir 40 minit lebih bersama dengan Tan Sri. Singkat masa, tapi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dan juga perkongsian boleh dikongsikan sedikit dalam ruang masa singkat yang ada ini. Dan terus bagi mereka yang bersama dengan kita, Tan Sri, kita hampir 1,800 lebih, hampir dekat 1,000 orang yang sedang live bersama dengan kita pada ini. Terima kasih dipahamkan daripada Intan, daripada SUK Negeri, daripada kementerian dan sebagainya. Terima kasih kerana bersama dengan kita pada petang ini, dan juga perkongsian-perkongsian yang dikongsikan seketika tadi oleh Tan Sri mungkin boleh diambil manfaatnya dan juga kebaikan bersama. Saya ada soalan, satu soalan daripada Encik Ilyas ini. Salam Ramadan kepada Tan Sri dan juga moderator. InsyaAllah salam Ramadan. Tan Sri, apakah akan berlaku pengurangan penjawat awam apatah lagi dalam konteks Malaysia pada hari ini yang dikatakan akan melalui proses digitalisation dalam konteks hari ini orang bercakap tentang revolusi industri IR 4.0, yang mana akan menjadi elemen penting dalam pekerjaan masa hadapan. Dan dia kata pula dekat sini dalam konteks IR 4.0 ni banyak melibatkan robotik dan sebagainya, seolah-olah macam dah manusia itu dah semakin kurang. Jadi bagaimana keadaan itu nanti, situasi itu berlaku nanti dalam konteks penjawat awam itu sendiri, bila dah ada robotik dan sebagainya. Dia kata orang nak macam tol ni, tengok dulu ramai yang kita bayar 5%, saya ingatlah dulu kan, makin sikit dan sekarang ni nak top up pun dah tak ada orang dah. Top up pun dia pakai mesin tu je kan. Mungkin itu pandangan Cik Ilyas Sulaiman ni. Terima kasih Cik Ilyas. Kalau kita tengok dari segi perjalanan perkhidmatan awam di Malaysia ni, pada awal kita ambil tak jauh lah, pada awal tu merdeka dulu, inilah fasad, inilah pemuka kerajaan. Okey. Masyarakat tempatan akan pergi, dia melihat penjawat awam untuk mendapatkan sama ada pendidikan, kesihatan, untuk mendapatkan lain-lain bantuan yang ada pada kerajaan. Moving forward, kita lihat dah become a bit more complex. You know, dengan dulu ada dah security punya apparatus dan sebagainya. Moving forward, kita jadi a bit complex. Kita ada banyak lagi perkhidmatan-perkhidmatan yang mula kita kembangkan untuk jadi ini. Dan dengan pembandaran yang banyak sekarang ni, mula juga ada perkhidmatan-perkhidmatan yang melibatkan municipality, pembandaran atau town planning. Moving forward sekarang ni, kita banyak orang kata pasal digitalisation tu. Di sini orang mula takut ya. Kita dulu, masa saya mula kerja dulu, kita ada operator telefon. Okey. Sekarang ni saya kata tak ada ikut. Dulu kita ada typist. Okey. Sekarang ni tak ada lagi. Dulu kita ada file searcher. Tak ada. Jadi ini semua akan makin evolusinya akan kita ambil dan kita gunakan sesuatu yang lain. Memang interesting. Pagi tadi pun dibincangkan mendalam juga di JPA. Sama ada bila kita meningkatkan pelaburan kita dalam IT akan mengurangkan pelaburan kita dalam HR. Okey. Ini kita melihat sekarang ini banyak sistem-sistem yang kita bangunkan masih lagi memerlukan human punya interface. Kita walaupun IT kita invest, kita laburkan banyak, tapi kebanyakannya kita cuma digitizekan borang saja. Okey. Kalau dulu kita isi borang, hanya kita isi dalam IT. Semua dah isi pakai komputer je. Tapi processing ni masih lagi belum lagi sampai ke tahap yang nak dicapai. Walau bagaimanapun, saya rasa digitalization ni is, dulu kalau kita dulu pakai typewriter, sekarang pakai komputer, kita tak kurang pun orang. Okey. Tidak kurang pun orang. Sekarang ni dulu surat semua typist yang buat. Kita buat cakap aja, dictate, dia akan buat shorthand dia. Dan ni zaman saya lah. Banyak Syauqi tak tahu lah. Ada. Zaman saya kita buat dictation saja. Okey. Dia akan ni, because masa tu tak ada PC pun tak ada. Okey. Dan selepas tu kita dibekalkan satu PC pakai Microsoft. Kita pun tak tahu Microsoft 97, 95 tu. Tengok tak. Kita belajar. Betul. Dan sekarang ni kita buat sendiri. Betul. Paper, PowerPoint semua kita buat sendiri. Jadi as time progresses, walaupun teknologi itu ada, tetapi keperluan pada manusia itu masih ada lagi. Jadi saya merasakan akan ada perkhidmatan-perkhidmatan yang tidak lagi ditawarkan. Tadi macam tol Okey, betul. Dulu kita belilah ulut tangan, dapat tol balik, dapat CA dan sekarang ni tak lagi lah, pakai semata Smart Tag atau Smart Tag atau Touch 'n Go. Nak top up pun. Jadi kita pun pernah juga kita buat satu eksperimen di Kedah Perlis melibatkan JPJ dan juga JIM, Jabatan Immigration. Mana kita tak bagi diorang bayar pakai cash, bayar pakai kad. Because masyarakat sekarang ni kalau kita lihat handphone ni kan, orang muda sekarang dengan handphone tu sebelum COVID dia sekarang COVID kita order makanan kan. Tapi sebelum COVID tu dia nak pergi cuti,
dia akan order dia punya e-hailing dia sampai ke airport, akan ordernya seat ticket dia, seat number dia, akan order makanan dia. Betul. Dia sampai tempat destinasi akan order e-hailing kat Yang sana. tunggu kat sana. Hotel pun dah ada. Semua online apps end to end. Betul. Ya. Tapi dalam kerajaan ni bila kita mana kita nak pushkan cashless kalau kita deal dengan cash ni susah. Okey. Nak ada pengawal dengan senjata Betul, lah betul, kita betul. bank Selamatan. bank bangku 3 kalau hari Jumaat tu kalau dah tutup kita kena letak dekat peti busi nak kena kira nak kena pastikan banyak. Jadi kita lebih suka cashless. Kerajaan pun menggalakkan cashless. Bila mana kita macam paksa orang bayar melalui cashless ni dia orang pakai. Okey. Tetapi kalau kita pergi dekat contoh Galleria masih ada juga orang beratur di kaunter kerajaan. Dia pakai yang lama punya. Dia pakai Jadi saya bercakap dengan yang Bapak Perdana Menteri minggu lepas je. Kita kadang-kadang nak menyediakan dua perkhidmatan yang satu perkhidmatan yang atas talian, yang satu perkhidmatan tradisional. Okey. Memang agak expensive bagi kita. Yalah. Kadang-kadang sudah tiba masanya untuk kita paksa orang tak ada lagi dah, tak ada pilihan. Nak tak nak, you kena. Tapi kita kena lihat juga mungkin masyarakat kita yang ada semi-urban, semi-rural dan sebagainya betul. yang masih perlukan. Betul. Tapi kalau yang lain ni, walaupun di US US pun ada juga segelintir orang yang tak percayakan bank. Bila masuk duit kat bank, dia akan keluarkan, dia akan simpan kat rumah dia. Ya. Dekat Jepun tak guna simpan duit kat bank, dia dividen dia negatif, maknanya kita upah bank untuk simpan duit kita. Kan? Bukan dia bagi kita dividen, kita bayar dia untuk simpan duit kita. Itu negatif. Ni interest. So memang ada di kalangan masyarakat kita yang tak percayakan e-wallet. Betul. Walaupun kita katakan golongan millennial sekarang ni kan, tapi masih ada generasi yang lama satu. But even di kalangan millennial yang tak percaya. Jadi kita sekarang ni cuba merentasi generasi ni supaya kita dapat menyediakan satu perkhidmatan yang sama rata untuk semua. Accessible. Our service delivery kita accessible to all. Tak kira you OKU ke, you orang tua ke, cacat ke, warga emas ke, kanak-kanak ke, perkhidmatan kita sampai. Jadi di sinilah teknologi itu mungkin sebagai satu enabler sahaja dan masih ada lagi perkhidmatan-perkhidmatan yang memerlukan physical human. Masih lagi kalau kita nak, perlukan. Kalau ikutkan Syukri kita dapat result SPM tu, kita masuk dalam sistem dapat tahu. Dapat beasiswa tak dapat beasiswa, tak boleh. Tak, feel dia tu pun lain sikit. Kita kena panggil juga interview, tengok dia macam mana kan, dia articulation dia, pembawaan dia punya body language dia, mungkin dia cemerlang dalam pemeriksaannya. Tapi dari segi yang sasiahnya betul. Mungkin yang itu sesuai untuk duduk di makmal. Mungkin dia akan buat kajian dapat Nobel Prize. Yang mana yang kau bercakap macam kita dua ni mungkin sesuai jadi penjawab. Lain dia punya segmen dia kan. Betul. Laluan karier yang sesuai dengan jiwa dia. Dan Tan Sri bercakap dengan tentang kepimpinan saya ingat ni Cik Abdullah Hassan sendirilah TKSU kita banyak bercakap tentang leading self sebagai jadi sebagai seorang penjawat awam, jadi sebagai seorang pemimpin, kena adanya elemen leading self, adanya elemen leading organisation dan sampai ke tahap leading community itu sendiri. Jadi pandangan Tan Sri sendiri sebagai penjawat awam dan sebagai seorang yang memimpin lah, kita Tan Sri sendirilah sebagai pemimpin tu sendiri, bagaimana nak meletakkan diri kita sebagai role model mungkin kepada anak buah, mungkin kepada masyarakat, mungkin kepada keseluruhan organisasi itu sendiri, menampakkan kita penjawat awam jadi role model dan bagaimana yang perlu kita letakkan diri kita dan sebagainya. Mungkin nampak mudah tapi susah jawab. Betul, sebab role model ni orang kata role model ni Rasulullah lah sebagai dia punya tu, tapi sedikitlah mungkin pandangan peribadi Tan Sri lah untuk meletakkan kita menjadi role model itu, untuk kita menjadi seorang yang menjadi kata orang ikon lah. Bagaimana mungkin ada tips ke mungkin berasaskan pandangan peribadi Tan Sri lah. Saya tak ada formula tu ini Macam Syukri tapi bagi saya lah, kita kena hidup dengan rasa yang ikhlas. Ikhlasan kita. Betul. Itu bagi saya mengalami sendiri saya mengalami sendiri dalam perjalanan hidup saya. Di mana dalam perjalanan hidup saya saya merasakan saya layak untuk dinaikkan pangkat. Tetapi tidak dinaikkan. Ini juga kadang-kadang dilema. Ni memang deep lah orang kata statement tu. Merasakan kita layak tapi kita tercicir lah. Tapi kita kena meneruskan ikhlas kerja kita. Bagi kita itulah rezeki kita, itulah yang kita harapkan. Kalau bukan lagi rezeki kita jadi nak menyimpulkan apa yang saya nak katakan di sini untuk menjadi satu teladan kepada masyarakat.
kita kena tak boleh berpura-pura lah. Okey. Kita kena hidup dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keinsafan. Yang di sinilah akan timbul yang kita mencari kedamaian hidup dunia dan akhirat. Betul. Perjalanan kita ni bukan saja di sini. Betul. Ini sebagai satu fasa dalam hidup kita. Kita kena ingat, dia tak tamat di sini saja. Jadi kita untung penjawab awam ni, Cik Mat Syukri. Saya kena nak tambah sikit ni lah. Walaupun Cik Syukri tak tanya tadi, nak tambah juga. Okey, boleh Tan Sri. Kita ni untung penjawab awam. Bila mana bagi yang Muslim, bila mana kita menjakkan kaki di luar tu, kalau luar daripada rumah, kita niat kita untuk membantu negara. Okey. Niat kita untuk membaiki masyarakat. Niat kita apa saja yang baik dalam bidang tugas kita. Okey. InsyaAllah akan menjadi amal ibadat kita. 30 tahun kita kerja, 30 tahun lah amal ibadat kita akan simpan. Setuju. Tetap syaratnya kena ikhlas. Okey. Di sini nanti akan jadikan orang akan nampak nur yang keluar bagi kita lah, insyaAllah lah. Betul. Yang keluar menunjukkan keikhlasan kita. Kita tak boleh pura-pura. Betul. Jadi kita ni, saya kata satu lagi tambahan menjadi keutamaan penjawab ni, because kalau dilihatkan skim-skim yang lain tu, mereka mungkin lebih kepada komersial, Okey. dollars and cents. Kita ni bukan. Kita lebih kepada perkhidmatan awam. Jadi bila mana kita bila menapak keluar pada rumah tu, kita doa untuk memberikan petunjuk yang baik, untuk kita menjalankan tugas yang baik, insya-Allah kita dengan niat baik untuk memberi kebaikan atau membawa pembaikan kepada perkhidmatan, itu amal ibadat kita. Niat kita tu. Niat kita tu penting. Betul. Jadi di sinilah saya berbalik kepada tadi tu yang saya katakan roh tu. Roh. DNA ya. Jadi kalau kita nak menjadi pemimpin, bila dalam kita itu dah bersinar, insya-Allah orang akan melihat juga. Alhamdulillah. Bila Tan Sri sebutkan tadi tentang roh, tentang DNA, Tan Sri cakap tentang ikhlas, dan juga saya suka tadi lah, kadang-kadang stigmanya bercakap sepatutnya naik orang lain dan sebagainya, tapi percaya pada rezeki lah. Kata orang, banyak ustaz-ustaz sebut kadang-kadang bulan-bulan Ramadan ni, rezeki tu tak salah alamat. Kalau sampai waktunya memang dia punya, tak ada siapa yang boleh menghalang, insya-Allah. Baik, Tan Sri, hadirin hadirat sekalian, dalam program Jolak Kepimpinan Eksekutif kita telah hampir 1 jam bersama kita dengan Tan Sri KPPA kita pada kali ini, dan beberapa soalan-soalan juga telah kita utarakan, pandangan-pandangan dan juga pertanyaan daripada rakan-rakan penonton yang ada dalam talian dan juga yang dihantar kepada kita pada kali ini. Dan saya kira ini soalan terakhir dalam kesempatan masa yang ada kali ini, Tan Sri. Mungkin boleh Tan Sri berikan pesanan lah dan juga harapan kepada semua eksekutif, apatah lagi dalam sesi kita pada kali ini. Seperti yang saya nyatakan di peringkat awal tadi, kita ada dalam kalangan mahasiswa, kita ada dalam kalangan alumni program-program belia kita ada juga dalam kalangan NGO, kita ada juga dalam kalangan baik badan kerajaan, bukan kerajaan, dan juga korporat swasta. Mungkin ada Tan Sri boleh kongsikan kepada semua, khasnya pegawai dan juga eksekutif muda lah, yang eksekutif ini, di mana saja mereka berada, swasta, kerajaan, NGO dan sebagainya, bagaimana nak terus bersemangat dan menyumbangkan sesuatu yang berharga untuk negara. Titipan pesanan dan juga ingatan Tan Sri buat semua penjawat awam, khas penjawat awam muda ataupun juga eksekutif muda ini. Terima kasih Mat Syukri. Tadi Cik Mat Syukri mention awam dan juga swasta, belia dan juga macam-macam. Maknanya merangkumi keseluruhan Malaysia. Di sinilah kita ni penjawat awam, kita bila mana kita ada acara-acara, kita mulakan dengan lagu Negaraku. Okey. Kadang-kadang bila kita lihat lirik lagu Negaraku tu, kita kena menghayati Negaraku, tanah tumpah darahku. Dia nyanyi tu, dia pegang rasa. Inilah peranannya, bukan saja penjawat awam, tapi juga semua kita Malaysian. Kalau penjawat awam tadi ada lagu penjawat awam ni, kita memegang amanah bangsa. Kita juga pernah setia kuban tenaga bela bangsa dan negara. Itu dia punya lagu Perkhidmatan Awam tu. Lagu Perkhidmatan Awam. Tetapi lagu Negaraku tu menggambarkan inilah negara kita. Bukan penjawat awam sahaja yang perlu memainkan peranan, tetapi semua sekali. Betul, setuju. Kita kena membawa Malaysia ke arah satu yang lebih baik. Jadi semua main peranan dalam bidang masing-masing, dalam peranan masing-masing. Kalau kita sebagai penjawat awam, ada kita punya laluannya, ada kita susu galur dia. Tapi kalau kita di syarikat swasta, ada juga. Kalau kita dengan usahawan kita sendiri, ada juga. Jadi di sinilah saya mengajak. Kalau kita semua mempunyai niat yang baik, kita semua mempunyai sumbangan yang baik pada negara ini, insya-Allah negara kita akan jadi baik. Tetapi kalau kita mula merosakkan, ini susah. Kita memikirkan untuk diri kita sahaja. Kalau kita tengok kemusnahan yang berada di Timur Tengah tersebut, tak kira kaya mana kita pun, bila negara dah hancur, kekayaan tidak membawa apa-apa. Kita kenun juga barang-barang kita pergi hijrah tempat lain. Jadi kita kena jaga apa yang kita dapat hari ini, kita kena bersyukur. Kita kena mensyukuri apa khidmat, rahmat yang kita ada pada hari ini. Di sinilah
ini bukan saja disediakan atau diusulkan oleh pihak awam, tetapi juga semua Malaysia keseluruhannya. Tak kira mahasiswa ke, di peringkat umur yang berbeza, di peringkat pekerjaan dan juga sumbangan yang berbeza, kita semua membentuk Malaysia. Jadi saya teringat bila mana kita menyanyikan lagu Negaraku, amat sedih juga bagi saya. Saya berapa Negaraku lagi nak baca lah, nak nyanyi sebelum saya bersara. Jadi bila kita nyanyi Negaraku tu, inilah negara kita, tanah tumpah yang darahku. Di sinilah kita lahir, di sinilah kita akan disemanjikan. Di sinilah kita, keturunan kita akan meneruskan perjalanan hidup mereka. Jadi setiap kita punya semangat dan peranan. Jadi carilah semangat dan peranan yang boleh membina negara dan apa juga kedudukan kita. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, satu perkongsian dan juga satu titipan kata-kata yang cukup mendalam khasnya buat semua yang mengikuti sesi kita, baik yang ada di studio dan juga yang berada dalam talian. Pesanan dan juga titipan khas daripada Yang Bagi Tan Sri Muhammad Karul Adi bin Abdul Rahman, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia KPPA kita. Baik, tuan-tuan dan puan, masa begitu mencemburui kita Tan Sri, hampir 1 jam tanpa kita sedari. Dan bagi pihak Institut Pembangunan dan Kecemarangan Kepimpinan I-League, Kementerian Belia dan Sukan juga khasnya mengucapkan terima kasih banyak kesudian Tan Sri sebenarnya meluangkan masa 1 jam bahagia Tan Sri ini dengan program-program besar, sudi hadir ke studio untuk menyantuni program Dialog Kepimpinan Eksekutif kolaborasi I-League KBS bersama dengan PPTD dan juga berkongsi titipan-titipan. Saya suka tadi tentang DNA penjawat awam, tentang semangat, tentang jati diri, tentang perilaku nak jadi role model dan sebagainya. Dan yang best sekali itu DNA penjawat awam tu, yang itu yang perlu ada. Jadi bagi mereka yang sedang mengikuti kita dalam talian, jangan lupa untuk terus anda isikan di bawah link yang telah kita kongsikan di bawah sana. Kita ada link dan kemudian isikan borang penilaian dan seterusnya nanti untuk anda dapat sebagai tanda pengesahan anda menghadiri bicara ilmu kita, sesi perkongsian dialog kepimpinan eksekutif ulung hari ini bersama dengan Tan Sri Muhammad Karul Adi bin Abdul Rahman KPPA kita pada hari ini. Saya kira itu saja yang dapat kita kongsikan siri dialog kepimpinan kita pada hari ini. Kerja raja dijunjung, kerja sendiri dikelek, melabuhkan tirai. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi pihak seluruh warga kerja Kementerian Belia dan Sukan, kami merakamkan sekali lagi penghargaan dan juga ucapan terima kasih kepada Tan Sri dan juga salam Ramadan walaupun dah masuk hari yang keseterusnya ini, kerana kita berdapat bersama dalam program kali ini. Dan moga dalam titipan dan juga perkongsian yang diberikan dapat ambil manfaat dan juga kebaikan bersama insya-Allah. Yang baik daripada Allah, kelemahan dan kesilapan daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dialog Kepimpinan Eksekutif melabuhkan tirai. Jumpa lagi di lain masa lain ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.